Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, jadi untuk kelas hari ini, cikgu akan ajar awak yang pertama dulu, iaitu bagaimana kita nak membuat pengiraan yang melibatkan faedah mudah bagi simpanan. Okey. Jadi sebelum ni cikgu dah terangkan bagaimana apa maksud simpanan, apa jenis-jenis simpanan, apa ganjaran yang diperoleh oleh penyimpan sekiranya penyimpan menyimpan wang di dalam bank. So jika kita sebagai penyimpan simpan wang di dalam bank, jadi kita akan dapat ganjaran. Di mana ganjaran yang dibayar oleh bank tu itu disebut sebagai faedah simpanan. So untuk faedah simpanan ni dia terbahagi kepada dua jenis, iaitu faedah mudah dan faedah compound. So untuk kelas hari ni cikgu akan ajar bagaimana nak mengira faedah mudah dulu. So untuk next class kita fokus pula bagaimana kita nak mengira faedah compound. Faedah mudah. Apa maksud faedah mudah? Faedah mudah ni adalah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan. So kita sebagai penyimpan, bank akan bayar ganjaran. Ganjaran yang dibayar ni mengikut satu kadar tertentu. Dia ada kadar dia. Kadar itu ke atas jumlah wang simpanan kita. Wang simpanan di sini kita akan sebutkan sebagai prinsipal untuk suatu tempoh masa tertentu. Dan tempoh masa ni pula mesti dalam tahun. So sebelum cikgu pergi kepada contoh-contoh soalan, jadi cikgu nak perkenalkan dekat sini. Faedah mudah ni dia ada rumus, dia ada formula. So rumus ni sangat simple. Di mana rumus tersebut ialah I sama dengan P R T. Apa maksud I, apa maksud P, apa maksud R dan apakah itu T? So dekat sini, cikgu akan detailkan. I di sini membawa maksud interest. I adalah interest. So interest ni adalah dalam bahasa Inggeris. So kalau dalam bahasa Melayu ni kita sebut sebagai faedah lah. Faedah yang kita perolehi tu berapa ringgit. So yang kedua, P. Huruf P ni membawa maksud apa? Huruf P ini ialah principal. Principal. Ini ejaan bahasa Melayu. R merujuk kepada rate, iaitu rate bahasa Melayunya ialah kadar faedah. Dan juga T. T adalah time. Time dalam bahasa Melayu ialah masa, tempoh masa berapa tahun awak simpan duit dalam bank tu. Ini rumusnya. Sesimpel je. I sama dengan PRT. So bila kita dah faham I tu membawa maksud apa, P tu untuk apa, R tu apa benda, T tu apa. So senanglah kita nak jawab soalan sekejap lagi. So ingat I tu adalah faedah. Berapa faedah yang kita dapat? P tu adalah prinsipal, di mana prinsipal ni merujuk kepada berapa jumlah wang yang kita simpan dalam bank. Ataupun berapa jumlah wang yang kita laburkan dalam bank. R adalah kadar faedah. Berapa kadar faedah yang bank bayar kepada kita.
Dan juga T adalah masa. Berapa tempoh masa yang kita simpan duit dalam bank tu? Okey, selama berapa tahun? Okey, boleh So, kita terus kepada contoh soalan yang pertama. Okey, pengiraan yang melibatkan faedah mudah. Okey, so kita tengok soalan yang pertama, kita ada dekat sini. Okey, kita ada prinsipal 5,200. Okey, cikgu bulatkan kat sini. Prinsipal 5,200. Okey, so 5,200 ini merujuk kepada huruf P. Prinsipal. Okey, kadar faedah 6%. Okey, 6% ini merupakan kadar faedah. So, kadar faedah adalah R. Okey, dan cikgu kat sini cikgu akan tukar terus dalam bentuk perpuluhan. Okey, 6/100 bersamaan dengan 0.06. Okey, 8 tahun ini merujuk kepada T. Okey, iaitu tempoh masa. Okey, jadi sekarang kita nak kirakan faedah yang diperoleh. So, faedah ini merujuk kepada huruf I. Okey, jadi sekarang I, rumus, cikgu tulis dulu rumus dia. Sama dengan P R T. Okey, so kita nak kira faedah. So, I inilah yang kita nak cari. I sama dengan P 5,200. Okey, so darab PRT tu maksud P darab R darab T So, 5,200 didarabkan dengan R iaitu 0.06. Okey, darab dengan 8. Okey. So, kita tekan kalkulator. 5,200 darab 0.06 darab 8. So, kita dapat RM2,496. Okey, so RM 2,496. Ini adalah jawapan akhir. Okey. Boleh? Okey, boleh setakat ni? Senang je. Okey, just trace dalam soalan. Yang mana satu mewakili P, yang mana satu mewakili R, yang mana mewakili T. And then awak masukkan je dalam rumus. Gantikan. Okey, lepas tu tekan kalkulator. Dan dapatlah jawapan. Okey, boleh Okey, kita terus kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua kita ada. Okey, pelaburan RM45,320. Okey, pelaburan merujuk kepada wang yang kita laburkan. So, ini juga adalah P, prinsipal. Okey, kadar faedah 15% setahun. Okey, so 15%. Cikgu akan tukar terus. Ini R. Cikgu akan terus tukar dalam bentuk perpuluhan. So, dia jadi 0.15. Okey. Tempoh ni awak tengok tempoh ini dia bagi 2 bulan. Okey. Ingat tadi cikgu sebut T tempoh ini mesti diberi nilai di dalam tahun. Okey, nilainya mesti dalam tahun. Sekarang soalan bagi 2 bulan. Jadi, bila 2 bulan awak kena convert dulu, tukarkan dulu 2 bulan kepada tahun. So, kalau 2 bulan nak tukarkan kepada tahun, okey, kita just tulis macam ni je. 2 per dengan 12. So, 2 bulan ni adalah bersamaan dengan 2 per 12 tahun. Okey. Okey, so kita nak kirakan faedah sekarang. So, rumusnya tetap sama iaitu I
sama dengan P R T. Okey, so kita nak mengira I, jadi P tu kita gantikan dengan 45,320. Okey, darab dengan R iaitu 0.15. Okey, darab dengan T iaitu 2/12. Okey, kena letak 2/12 sebab kita nak nilai dalam tahun. Okey, so sekarang kita tekan kalkulator. 45,320 darab 0.15 darab 2/12. Tekan sama dengan, dan kita dapat jawapan RM RM1,133. Okey, jawapan dalam RM sebab ini adalah merujuk kepada nilai wang. So nilai wang unitnya adalah RM. Okey, boleh So kita terus kepada soalan yang ketiga. Okey, sama juga. Okey, kita trace dulu apa maklumat yang diberi. Okey, kita ada simpanan RM 645,250. Ini adalah P. Kadar faedah 3.5%. So ini merupakan R. Okey, so R ni cikgu tukar terus 3.5 bahagi dengan 100. So cikgu nak jawab rate tu kita tukar dalam bentuk perpuluhan. So dia adalah 0.035. Okey. Tempoh 5 tahun. Okey, so ini dia direct. So ini adalah T. 5 tahun. Kirakan faedah. So bila kira faedah sama juga. I sama dengan P R T. Okey. I sama dengan P gantikan dengan 645,250 darab dengan R iaitu 0.035. Okey, darab dengan 5 tahun. Okey. And then kita tekan kalkulator. 645,250 darab dengan 0.035 darab dengan 5. Okey. So kita dapat jawapan RM okey 112,918 perpuluhan, okey, ada perpuluhan kat belakang, 75 sen. 112,918 ringgit 75 sen. So ini jawapan untuk soalan C. Okey. So clear untuk 3 contoh ini direct je. Kita just masukkan je dalam rumus I sama dengan PRT. Okey. Kita terus kepada soalan. Okey. Ini contoh soalan ni dia lain sikit. Kita masih menggunakan rumus I sama dengan PRT, tetapi jika kita lihat kepada soalan apa yang dia minta kita kira dekat sini, okey, dia nak kita kira nilai akhir pelaburan nilai akhir pelaburan. Kalau tadi dia minta kita kirakan faedah. So bila faedah kita guna rumus I sama dengan PRT. Tapi sekarang dia minta kita kirakan nilai akhir pelaburan. Okey. So, tengok betul-betul macam mana cikgu nak selesaikan. Okey, kita trace maklumat dulu. Nilai pelaburan 25,000. Okey, so ada RM 25,000 ini nilai pelaburan. So ini
merujuk kepada P. Okey. 15%. Ini merujuk kepada R. Okey, cikgu tukar terus. 15%. 15% bersamaan dengan 0.15. Okey, tempoh adalah 20 tahun. So, ini adalah T. Awak kena kira faedah. Lepas tu dah dapat berapa jumlah faedah yang kita dapat. Kita kena tambahkan pula dengan nilai pelaburan awal. Okey, so lepas tu kita akan dapatlah nilai akhir pelaburan tu. Jadi kita tengok, cikgu akan buat macam mana. Okey, kita kira dulu I, iaitu faedah. So, faedah yang diperoleh adalah, okey, prinsipal awal adalah 25,000. Okey, darab dengan kadar faedah iaitu 0.15. Okey, didarabkan dengan masa, tempoh masa 20 tahun. Okey, so sekarang kita tekan je kalkulator. 25,000 darab dengan 0.15. Okey, darab dengan 20. Okey, so kita dapat RM 75,000. Okey, ini baru faedah. Okey, so ini bukan jawapan akhir. Okey, soalan minta kita kira nilai akhir pelaburan. Jadi, okey, nilai akhir pelaburan sama dengan, kita ambil nilai awal pelaburan iaitu 25,000. Kita tambahkan dengan faedah yang dibayar oleh bank iaitu 75,000. Okey, dan kita tambahkan 25 tambah 75,000. Okey, so kita dapat RM 100,000 ringgit. Okey, boleh. Kita teruskan. Okey. Yang ini ni soalan ni awak tengok dia nak awak kita kirakan kadar faedah. Lain. Kalau tadi awal kirakan faedah. Okey, yang tadi kirakan nilai akhir pelaburan. Okey, untuk soalan ini dia minta kita kirakan kadar faedah yang diberikan, di mana kadar faedah ini merujuk kepada huruf R. So, dalam rumus tu kita nak cari berapa R dia. Okey, sekarang kita trace dulu maklumat yang ada. Okey, prinsipal RM 750. So, ini P. Okey, faedah yang diterima RM 750. So, ini faedah yang diterima. So, faedah ini merujuk kepada huruf I. Dan tempoh adalah 5 tahun. So, ini adalah T. Okey. So, kita masuk juga dalam rumus macam tadi. I sama dengan PRT. Okay, cikgu akan letak rumus dulu mula-mula sebab cikgu nak awak biasakan. Lama-lama bila dah ingat, nanti lepas ni tak payah tulis dah lah. Okey, so I 750. So, kita masukkan 750. Okey, sama dengan P 750. Okey, letak juga 750. Okey, darab dengan R. Okey, sebab R tak tahu, kita state dengan R lah. Okey, darab dengan 5. Okey. So, macam mana kita nak kira? Okey, sekarang sebelah kanan kita ada 750 darab R darab 5. Jadi, kita
darabkan dulu 750 darab dengan 5. Jadi kita dapat sebelah kanan nilai 3750R. Okey. Sebelah kiri 750 kita tulis balik. Okey. Jadi sekarang okey, 3750 kita pindahkan ke sebelah kiri sebab kita nak kira R. Kita nak mencari berapakah nilai R. So 3750 kita bawa pindah ke sebelah kiri, so dia akan jadi bahagi. Jadi cikgu akan tulis macam ni lah, 750 okay, per dengan 3750. Okay, 750 bahagi 3750. Okay, jadi cikgu sambung kat sebelah atas ni. Cikgu bawa sambung kat sini. Okay, so cikgu dapat 0.2 sama dengan R. Okey, ingat R ialah kadar faedah. So, kadar faedah jawapan dia mesti dalam peratus. Okey, jadi sekarang ini dalam perpuluhan. So, bagaimana kita nak tukar? Okey, 0.2 kepada peratus. Okey, so ini senang je. Just darabkan je lah. 0.2 kita darab dengan 100. Sama dengan R. So, 0.2 darab dengan 100. Kita dapat R ialah 20%. Okey. So, maksudnya dekat sini, bank ni telah memberi kadar faedah 20% ke atas simpanan 750 tu. Okey. Boleh Okey, kita teruskan kepada soalan yang terakhir. Okey, kita tengok kat sini, kirakan tempoh. Okey. So di sini masih lagi menggunakan rumus yang sama, tapi kalau tengok sini tempoh yang diperlukan, so tempoh ini merujuk kepada huruf T. Jadi kita nak kira berapa tahunkah wang itu disimpan di dalam bank tersebut. Okey, so kita kena pasti dulu maklumat yang diberi. RM500 merupakan principal. So ini adalah P. Okey. Faedah yang diterima RM500. So faedah yang diterima, so faedah ini merupakan I, dan kadar faedah 9% ini adalah R. Okey, so R, rate, kadar faedah, cikgu nak tukar kepada perpuluhan. So cikgu akan bahagi dengan 9 bahagi dengan 100. So cikgu dapat 0.09. Okey. Okey, so jom kita selesaikan. Okey, kita masukkan dalam rumus iaitu I sama dengan PRT. Rumus yang sama. Okey, I tadi adalah 500. So, kita gantikan dekat I ni 500 sama dengan P. P pun 500. Kita gantikan 500. Darab dengan R 0.09. Okey, darab dengan T. Okey, T tak tahu, so kita kekalkan T tu. Okey, so sebelah kanan kita ada 500 darab 0.09 darab T. Jadi 500 dengan 0.09 tu kita boleh terus darab. So kita dapat 45. Jadi sini 500 sama dengan 45T. Okey, 500 sama dengan 45T. Dan sekarang kita nak cari nilai T, maka 45 kita kena pindahkan ke sebelah kiri. Jadi 500
darab 45 darab T, so bila pindah ke kiri akan jadi bahagi 500 per 45 sama dengan T. Okey, tekan kalkulator 500 bahagi 45, so kita dapat 11. Okey, cikgu bawa ke sini. 11.11 tahun. Okey, sama dengan T. Ini jawapan. Okey, so T itu bersamaan dengan 11.11 tahun. Okey. So, itu saja